ini ditujukan kepada orang awam yang menggunakan akses internet dan menggunakan peranti seperti telefon dan komputer. Objektif video kali ini adalah untuk memberi pendedahan tentang jenayah cyber kepada orang awam, mengenakan modus operandi jenayah cyber dan mendedahkan langkah pencegahan daripada terlibat dengan jenayah cyber. Pada era kecanggihan teknologi sekarang, seringkali kita mendengar tentang kes penipuan cyber yang semakin menjadi-jadi ini. Oleh itu, sudah semestinya penonton tertanya-tanya apa itu jenayah cyber. Jenayah cyber merupakan jenayah yang dilakukan melalui komputer dalam internet. Jenayah ini boleh menyebabkan berlakunya kehilangan atau kerosakan kepada peralatan, data dan maklumat yang melibatkan perisian maupun memprosesan komputer, sama ada serangan virus, pencerobohan, unauthorized access and use serta kecurian maklumat dalam sesebuah komputer atau peranti elektronik. Perbuatan ini juga menyebabkan mangsa menderita dan mengalami kerugian. Penjenayah cyber akan memuat turun dengan cara mencuri, menipu harta benda, pemalsuan, peras ugut, mengubah data-data dan lain-lain melalui internet. Perbuatan jahat yang biasa kita dengar termasuklah penipuan, kerosakan atau pengubahsuaian ke atas program atau komputer, kecurian maklumat, capaian secara tidak sah ke atas sistem, pengintipan, penyebaran virus dan banyak lagi. Jenayah cyber ini berleluasa di negara kita kerana didorong oleh beberapa faktor dan kesan. Yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan berleluasa kejadian jenayah cyber di negara kita. Penguatkuasaan undang-undang yang lemah menyebabkan siasatan terhadap jenayah cyber mengambil masa yang lama dan banyak kes tertangguh. Sebagai contoh, denda atau hukuman yang dikenakan kepada penjenayah cyber tidak setimpal dengan jenayah yang dilakukannya. Selain itu, kekurangan pakar-pakar forensik komputer juga menjadi penyebab kejadian jenayah cyber berleluasa di negara kita. Sebagai contoh, kekurangan pakar forensik komputer menyebabkan banyak kejadian-kejadian penggodaman sistem bank dan kecurian maklumat di internet tidak dapat dikesan. Ini mengakibatkan penjenayah cyber sukar untuk didakwa di mahkamah kerana pendakwa tidak mempunyai bukti yang mencukupi untuk mendakwa mereka. Akhirnya, masyarakat yang kekurangan pengetahuan dalam pengendalian komputer boleh menjadi mangsa utama dalam kes jenayah cyber. Hal ini kerana kebanyakan penjenayah cyber ini adalah golongan berpengetahuan ataupun profesional dalam pengendalian komputer. Orang ramai sering menjadi sasaran golongan penjenayah cyber ini kerana mereka tidak ketahui cara-cara untuk mengelak diri daripada ancaman jenayah cyber. Terdapat pelbagai modus operandi jenayah cyber. Antara contohnya ialah markup scam, penyamaran tipu panggilan. Kaedah ini memerlukan suspek menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai penguatkuasa, pihak bank atau syarikat perkhidmatan. Mangsa dikatakan terlibat dengan kes jenayah atau mempunyai tunggakan bayaran pinjaman bank atau cukai. Seterusnya, mangsa akan diugut untuk ditangkap atau didakwa sekiranya tidak dapat melunaskan bayaran. Yang kedua adalah penipuan e-dagang. Kes ini bermula apabila mangsa melihat tawaran iklan di media sosial. Suspek akan menawarkan barang dengan harga jauh lebih murah dari harga pasaran. Mangsa membuat bayaran dan tidak menerima barang yang dibeli. Selepas itu, penjenayah bakal memutuskan hubungan dengan mangsanya menyebabkan mangsa gagal menghubungi suspek. Terdapat pelbagai langkah pencegahan daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Antara contohnya, jika menerima panggilan dari pihak penguatkuasa, semak dengan balai, bank atau pejabat berkaitan yang berhampiran untuk pengesahan. Selain itu, kerajaan perlu memberi kesedaran melalui kempen dan iklan. Kempen melalui iklan di media cetak maupun digital perlu diperluaskan dan mencapai seluruh ahli masyarakat, terutamanya yang mempunyai pengetahuan cetek akan penggunaan teknologi hari ini. Di samping itu,
Langkah yang lain adalah dengan memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga sepatutnya memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan teknologi pada setiap institusi pendidikan hari ini. Konklusinya, jenayah cyber sememangnya mendatangkan kesan negatif kepada manusia, masyarakat dan negara. Dalam banyaknya faedah kepada kemajuan internet, pasti ada keburukan yang memberi kesan yang besar kepada kehidupan manusia. Setiap orang berperanan untuk sentiasa berwaspada kepada penjenayah-penjenayah cyber ini, menyebarkan peringatan kepada masyarakat terutamanya di kalangan kanak-kanak dan warga emas.